Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberikan nikmat kesihatan, diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama mempelajari ataupun mengetahui ataupun kita semak balik berkaitan dengan tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini, iaitu al-ayat al-makkiyah wal madaniyah, iaitu berkaitan dengan ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Ianya berkaitan dengan sesuatu ayat Al-Quran ataupun surah-surah yang ada dalam Al-Quran, sama ada diturunkan di Mekah ataupun ayat tersebut diturunkan di Madinah. Dan kita akan mengetahui apa faedahnya kita tahu berkaitan dengan ayat makkiyah dan madaniyah ni, serta kita tengok sedikit ciri-ciri yang telah dibincangkan oleh para ulama berkaitan dengan ciri-ciri ayat makkiyah dan ciri-ciri ayat madaniyah. Okay, dan kita tengok contoh-contoh ataupun surah-surah yang sama ada dia makkiyah ataupun madaniyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ta'rif al-ayat al-makkiyah wal madaniyah. Al-makkiyah ma nazala qabla al-hijrah ila al-Madinah, iaitu ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Dan al-madaniyah ma nazala ba'da al-hijrah wa in nazala fi Makkah, iaitu ayat yang diturunkan. Al-madaniyah ni ayat yang diturunkan selepas berlakunya peristiwa hijrah. Makkiyah sebelum hijrah, madaniyah selepas hijrah. Itu antara definisi yang paling senang kita nak ingat berkaitan dengan makkiyah dan madaniyah. Next. Kita tengok fawaidu ma'rifatul ayat al-makkiyah wal madaniyah. Faedah-faedah sekiranya kita mengetahui sesuatu ayat itu sama ada diturunkan di Mekah ataupun di Madinah. Yang pertama, ma'rifatu tarikhu tashri' al-ahkam, mengetahui sejarah pensyariatan hukum. Sesuatu ayat tu mungkin berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat ataupun hukum-hukum. Kita tahu ayat itu diturunkan kepada siapa, ayat itu diturunkan bila dan di mana. Untuk kita tahu. Contohnya ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Dia diturunkan di Madinah sebabnya dekat Mekah cuma ada orang Islam ataupun orang kafir. Orang munafik ni pada zaman Rasulullah itu ada di Madinah. Dan tak ada di Mekah. Di Mekah ni cuma ada orang Islam ataupun orang kafir sahaja. Kemudian yang kedua, faedah kita mengetahui ayat makkiyah dan madaniyah ni adalah ma'rifatu siratul rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali ma nazala minal ayat. Mengetahui sirah Rasulullah melalui penurunan ayat. Kita dapat mempelajari tentang sirah-sirah Rasulullah melalui penurunan sesuatu ayat tu. Dan yang ketiga, al-isti'anatu bihi fi tafsirul Quranul Karim. Itu iaitu membantu dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kita tak salah tafsirlah berkaitan dengan ayat Al-Quran bila kita tahu ayat tu diturunkan di Mekah ataupun di Madinah. Yang seterusnya,
Ziyadatus siqqah bi sihhatil Qur'anil Karim wa salamati naqluhu, iaitu menambahkan kepercayaan dengan mensahihkan Al-Quran selamat daripada penyelewengan. Bila kita kaji berkaitan dengan Makiyah dan Madaniyah ni, kita boleh menambahkan kita punya kepercayaan dan keselamatan Al-Quran itu sendiri daripada diseleweng. Dan kalau timbul ayat-ayat baru yang didakwa itu adalah ayat Al-Quran, kita kena cek. Okey, ayat ni diturunkan di Mekah ataupun di Madinah. Maksudnya kalau tak ada perbincangan tersebut, itu adalah ayat Quran yang ditambah dan diseleweng. Okey. Dan Allah telah berjanji bahawasanya Al-Quran ini akan selamat hingga ke hari kiamat. Okey. Dan yang terakhir, faedah mengetahui ayat Makiyah dan Madaniyah ni ialah tazuqu asalibul Quran fi da'wati ila Allah Subhanahu wa taala, merasai uslub Al-Quran dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian mumayyizat al-ayat al-makiyah, kriteria ataupun ciri-ciri ayat makiyah. Okey, kita tengok apa ciri-ciri ayat yang diturunkan di Mekah. Okey, yang pertama, qasrul ayat was suwar, iaitu ayat yang diturunkan ataupun ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ni adalah surah yang mana ayatnya pendek-pendek sahaja. Okey, yang kedua, mujadalatul a'mal al-musyrikin, iaitu berbincang mengenai amalan-amalan orang-orang musyrikin. Macam ayat yang berkaitan dengan penyembahan berhala dan sebagainya, itu merupakan ayat makiyah. Okey, yang ketiga ta'sisul akidah al-islamiyah fin nufus, mengasaskan akidah Islam dalam diri. Ayat berkaitan dengan asas akidah Islam dalam diri diturunkan di Mekah. Kemudian yang keempat, ad-da'watu ila tamassuki bil akhlaq al-karimah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, ayat-ayat makiyah ni merupakan ayat yang menyeru kepada akhlak yang mulia. Okey, dan kita tengok kalau penambahan ni kiranya ciri-ciri surah ataupun ciri-ciri ayat makiyah itu ialah yang lain daripada nota kita ni adalah setiap surah yang terdapat di dalamnya perkataan kalla. Okay, perkataan ini ada disebutkan 33 kali dalam Al-Quran yang terdapat di dalam 15 surah. Semuanya berada pada separuh terakhir Al-Quran. Maksud dia kat sini, perkataan kalla yang ada dalam Al-Quran ni, kalau kita tengok di separuh awal Al-Quran, maksudnya di dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, tak ada perkataan kalla. Okey, dan seterusnya ciri-ciri yang lain berkaitan dengan ayat makiyah ni adalah setiap surah yang disunatkan untuk sujud tilawah. Okey, surah yang ada di dalamnya perkataan sujada ataupun surah yang disunatkan untuk kita sujud tilawah, maka surah itu dinamakan surah makiyah. Okey, ada 14 tempat di dalam Al-Quran yang bila kita baca ayat tersebut, kita disunatkan untuk sujud tilawah. Antara yang masyhurnya adalah surah As-Sajdah lah. Okey, mestinya. Kemudian seterusnya surah yang diawali dengan sumpah. Okey, surah yang diawali dengan sumpah, ada 15 surah yang awalnya ada perkataan sumpah. Contohnya dalam surah Al-As, wal-As, dalam surah Asy-Syams, wasyams, ad-duha, wad-duha, okey, an-nazi'at, dalam surah-surah tersebut. Yang bakinya tu awak cuba carilah. Ada perkataan sumpah di awal surah. Itu dinamakan surah itu surah makiyah. Okey, kemudian
surah yang dimulai dengan huruf al-muqatta'ah ataupun huruf hijaiyah. Okey, surah yang di awalnya dimulakan dengan huruf hijaiyah. Contohnya Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, apa lagi Alif, Lam, Mim. Itu surah-surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah ataupun huruf al-muqatta'ah, maka surah-surah tersebut dinamakan surah makiyah. Okey, ada di dalam Al-Quran ada 29 surah. Okey, kemudian surah yang diawali dengan alhamdu. Okey, surah yang pada awalnya ada perkataan alhamdu, ada 5 surah, dan surah-surah ini dikategorikan dalam surah yang diturunkan di Mekah ataupun surah al-makiyah. Okey. Tetapi ada juga dalam perbahasan surah Al-Fatihah ni kan dia tentang alhamdu, permulaan surahnya itu, tapi dalam berkaitan dengan surah Al-Fatihah ni, okay, dia ada khilaf dalam pandangan ulama yang menentukan sama ada surah Al-Fatihah ni makiyah ataupun madaniyah. Sebab apa? Kita bagi sesetengah mazhab dia guna bismillah adalah ayat yang pertama bagi bagi surah Al-Fatihah. Macam Syafi'i, tapi ada juga yang mengatakan bismillah bukan salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah, tapi dimulai dengan alhamdulillah, itu ayat yang pertama. Okay, sebab tu surah Al-Fatihah ni dia terjadi perbincangan sama ada nak menentukan dia tu adalah surah makiyah ataupun madaniyah. Okey. Kemudian kita tengok kepada ciri-ciri ataupun mumayyizat ataupun kriteria-kriteria berkaitan dengan ayat madaniyah. Okey. Kita tengok kat sini. Ayat-ayat madaniyah, ciri-cirinya adalah yang pertama, tawulun al-ayat was-sur, iaitu ayat dan surah yang panjang. Okey, macam Al-Baqarah kan, itu adalah dinamakan Al-Baqarah, itu dinamakan surah yang diturunkan di Madinah, surah madaniyah. Okey, kemudian yang kedua, al-kashfu an sulukil munafikin. Okey, dia berbincang, ayat-ayat madaniyah ni berbincang tentang kelakuan orang-orang munafik. Yang ketiga, fiha iznun bil jihad wa ahkamihi. Okey, ayat madaniyah juga membincangkan berkaitan dengan keizinan ataupun kebenaran untuk berjihad dan hukum-hukumnya. Okay, seterusnya, yang keempat, ciri-ciri ayat madaniyah ni bayanul ibadat wal muamalat wa nazmul usrah, iaitu menjelaskan berkaitan dengan hal-hal ibadat, muamalat dan undang-undang kekeluargaan. Okay, itu antara ciri-ciri ciri-ciri ayat-ayat madaniyah. Dan sebagai penambahan ada juga ciri yang lain berkaitan dengan ayat madaniyah ni adalah ada ayat di dalam surah yang berbunyi, ada ayat ya ayyuhallazina amanu. Okey, yang mana ayat ini, ayat ya ayyuhallazina amanu ni diulang dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Sebab apa dia dinamakan ayat madaniyah? Kerana sesuai dengan penduduk Madinah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Okay? Maksudnya dekat tak dinafikan dekat Madinah tu ada juga orang Yahudi yang tidak beriman, tapi maksudnya selepas berlakunya peristiwa hijrah, yang kita tahu madaniyah ni surah ataupun ayat yang diturunkan selepas berlakunya hijrah,
pada masa tu tahap keimanan orang-orang Islam ni semakin bertambah dan bertambah. Sebab tu bila ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu, ayat yang dikhususkan untuk orang yang beriman yang berada di Madinah. Okey. Ringkasnya macam itulah. Okey, seterusnya kita tengok kepada bilangan surah Makkiyah dan Madaniyah. Okey, kalau kita tengok dalam kotak ni, okey, surah Makkiyah ada 82 surah, Al-An'am, Al-A'raf, surah Hud, Al-Kahfi, An-Namlu, Luqman, Sajdah, Yasin, Qaf, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Asr. Kemudian surah Madaniyah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fathu, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashru, Al-Mumtahanah, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nasr. Kemudian surah yang menjadi ada khilaf dalam pandangan ulama berkaitan dengan nak menentukan sama ada dia ni Madaniyah ataupun Makkiyah, iaitu surah Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Okey, sebab apa dia jadi khilaf kat situ? Mungkin dia ada percampuran ciri-ciri yang kita bincangkan tadi. Mungkin di awalnya ada berkaitan dengan ayat sumpah, tapi di tengah-tengahnya ada surah, ada ayat yang ada kriteria mengikut ada ciri-ciri surah Madaniyah. Dia bercampur antara ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah yang kita bincangkan tadi. Sebab tu terjadinya khilaf dalam pandangan ulama berkaitan dengan nak menentukan sama ada surah-surah yang ada berapa ni? 12 surah ini sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey, saya rasa setakat itu sahaja perbincangan berkaitan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Saya harap kita semua dapatlah sedikit ilmu berkaitan dengan nak menentukan ayat itu sama ada Makkiyah dan Madaniyah. Ini adalah sebagai kita kata perkongsian sahajalah. Okey. Pada perbincangannya yang lain yang lebih orang kata meluas, bolehlah dicarikan dalam kitab-kitab ulum Quran ke apa ke. Dan saya harap semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Yang tak tahu boleh tahu, yang dah tahu boleh ingat kembali. Okey. Dan saya mohon maaf atas segala kesilapan ataupun kesalahan saya dalam bertutur kata. Sesungguhnya ilmu Allah itu luas dan sama-samalah kita menimba ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.